Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga di Eropah. Di EPL, Fulham seri 1 sama dengan pasukan Wolves. Everton tewas 0-2 kepada Aston Villa. Leeds menang tipis 1-0 ke atas Southampton. Arsenal terpaksa bekerja keras sebelum menang tipis 1-0 ke atas Leicester City. West Ham berlasah pasukan Nottingham Forest 4-0. Manchester City mudah jenakkan pasukan bernama 4-1. Liverpool terpaksa berpuas hati selepas seri 0-0 dengan Crystal Palace. Kita ke Serie A. Napoli menang selesa 2-0 ke atas Empoli. La Liga, Real Madrid hanya mampu seri 1 sama dengan Atletico Madrid. Valencia berjaya mencatatkan kemenangan pertama mereka dalam 5 perlawanan terakhir selepas berjaya menewaskan pasukan Real Sociedad 1-0. Bundesliga Jerman, Borussia Mönchengladbach tewas 4-0 kepada Mainz. Dortmund menang 1-0 ke atas Hoffenheim. RB Leipzig menang 2-1 ke atas pasukan Frankfurt. Kita singgah sebentar untuk lihat aksi di Liga Super Malaysia. Kedah bantai Perak di Ipoh. Pasukan Kedah Darul Aman FC memulakan kempen Liga Malaysia dengan langkah kanan selepas berjaya menundukkan pasukan Perak 4-1 di Stadium Perak semalam. Perak terlebih dahulu di hadapan melalui jaringan Ikhwan Hafizo. Seawal minit ketiga permainan, Litak berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-17 melalui satu rematan deras daripada loh kotak penalti. Nasib malam Perak bermula selepas pemain pertahanannya, Haziq Fuad, dikenakan kad kuning kedua selepas terjahan kerasnya terhadap pemain Kedah. Kedah berjaya mendapatkan sepakan penalti pada minit ke-68 dan mudah disudahkan oleh William Lira. Perak yang tadi beraksi dengan 10 pemain kini terpaksa bermain pula dengan 9 orang pemain selepas Sandi Afolabi menerima layangan kad kuning kedua pada minit ke-78. Arif Farhan kemudiannya berjaya merembat cantik gol ketiga pasukan Kedah dan Jonathan Balotelli melengkapkan kemenangan bergaya pasukan dengan gol keempat dalam masa kecederaan. Sabah menang bergaya di Likas. Sabah yang dicana sebagai antara pasukan yang akan memberikan saingan buat JDT pada musim ini berjaya memulakan kempen dengan bergaya selepas menewaskan pasukan PDRM 4-0 di Stadium Likas malam. Sadir Ramdhani dilihat menjadi hero buat pasukan Sabah selepas berjaya meledak 2 jaringan pada minit ke-13 dan 71 perlawanan. Pemain import mereka daripada Korea Selatan, Tai Su Park, juga berjaya mencuri 1 gol pada minit ke-38 sebelum Stewart Wilkin berjaya menjadikan gol keempat untuk melengkapkan kemenangan bergaya mereka di Likas. Kemenangan yang sukar untuk Arsenal. Arsenal yang turun ke gelanggang lawan semasa menentang pasukan Leicester City semalam terpaksa menanti sehingga separuh masa kedua sebelum memperoleh jaringan tunggal perlawanan yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli bagi mencatatkan kemenangan penting 1-0 buat Arsenal semalam. Mereka berjaya menjadikan gol melalui satu rebatan cantik Leandro Trossard tetapi digagalkan oleh VAR selepas berlaku kekasaran antara Danny Ward dan juga Ben White sebelum itu. Dengan kemenangan ini, mereka kembali dengan defisit 2 mata berbeza dengan pasukan Manchester City yang selepas itu berjaya menewaskan pasukan bernama 4-1 untuk mendapatkan 3 mata berharga untuk mereka. Arsenal bagaimanapun masih mempunyai baki 1 perlawanan berbanding pasukan Manchester City dan jika mereka menang dalam baki perlawanan itu, maka 5 mata akan jadi pemisah antara mereka. Napoli tidak berhenti menang. Osimhen tidak berhenti skor. Kemarahan anak buah Luciano Spalletti tidak dapat dihentikan lagi selepas berjaya mencatatkan kemenangan ke-21 mereka dalam musim ini dengan menewaskan pasukan Empoli 2-0 awal pagi tadi. Victor Osimhen dilihat sebagai pemain terpenting untuk mereka dalam musim ini selepas berjaya menjadikan 1 gol yang juga merupakan gol ke-19-nya dalam musim ini untuk membantu Napoli kekal konsisten untuk terus menang. Mereka sudah begitu jauh meninggalkan pencabar terdekat iaitu Inter Milan yang kini berada di tangga kedua dengan perbezaan 18 mata. Aksi konsisten mereka tidak tertumpu dalam Serie A sahaja tetapi juga dalam Liga Juara-Juara Eropah yang mungkin akan berlaku kejutan yang bakal dibuat sendiri oleh mereka. Ini merupakan musim terbaik mereka untuk bergelar juara Serie A dan bonus jika mereka berjaya menjulang trofi UCL dalam pada masa yang sama. Marcus Rashford mungkin tidak dapat bermain. Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, berisiko untuk tidak dapat bermain di final Carabao Cup selepas mengalami kecederaan buku lali semasa mereka menewaskan Barcelona tempoh hari. Erik ten Hag yang sedar dengan situasi ini mengaku yang dia masih tidak dapat memastikan sama ada Rashford akan dapat bermain ataupun tidak nanti. Walaupun begitu, Rashford tetap akan dibawa bersama dengan skuad untuk ke Wembley dan perkembangannya akan diteliti sebelum dia dibenarkan untuk bermain. Mereka masih mempunyai beberapa pilihan lain untuk beraksi di posisi tersebut, tetapi jika benar dia tidak dapat bermain, sudah pasti ianya akan memberikan kesan tidak menarik kepada pasukan.
Enzo Fernandez percaya mereka akan bangkit. Pemain termahal dalam sejarah EPL, Enzo Fernandez, percaya yang Chelsea akan bangkit untuk kembali berada dalam landasan yang sebenar selepas mereka kini dilihat berada dalam situasi yang sangat-sangat teruk di bawah kendalian Graham Potter. Dia juga memohon kepada semua para penyokong untuk terus berada di belakang pengurus mereka, untuk terus memberikan keyakinan kepadanya untuk membimbing pasukan. Dia juga meminta supaya para penyokong lebih bersabar selepas Graham Potter baru-baru ini diugut bunuh oleh segelintir penyokong fanatik mereka. Mereka semua sedang bekerja keras daripada segala aspek dan masa sedang memainkan peranan yang sangat penting untuk mereka cepat menyerap strategi dan taktikal yang diterapkan oleh Graham Potter. Rani Khedira jadi sasaran kelab-kelab ternama Eropah. Rani Khedira yang juga merupakan adik kepada Sami Khedira kini menjadi tumpuan kelab-kelab ternama dunia selepas Asia Momoko yang ditunjukkan bersama kelab Jerman Union Berlin. Dia bermain sebagai pemain tengah, telah membantu pasukan untuk berada di kedudukan keempat terbaik dalam Liga. Everton, Leicester City, Liverpool, Newcastle, Spurs, West Ham dan juga pasukan Wolves adalah kelab yang telah menghantar pasukan peninjau semasa Union Berlin menewaskan Ajax 3-1 dalam perlawanan kedua Europa League. Liverpool minat Ryan Gravenberch. Liverpool dilaporkan berminat untuk membawa masuk pemain Bayern Munich Ryan Gravenberch ke Anfield untuk digandingkan bersama Jude Bellingham nanti. Mereka sedang memerhatikan situasi pemain itu di Bayern yang dilihat bergelut untuk berada dalam kesebelasan utama pasukan. Bayern Munich sudah mengikat kontrak bersama Gravenberch sehingga 2027, tetapi pemain itu tidak akan menolak peluang untuk mencari pasukan yang akan memberinya lebih masa untuk bermain. Lionel Messi tidak tolak kemungkinan akan kembali ke kelab zaman kanak-kanaknya. Situasi Lionel Messi yang masih lagi tidak menentu di PSG pada ketika ini telah menimbulkan spekulasi baru apabila dia kini dikaitkan untuk kembali ke kelab zaman kanak-kanaknya, iaitu Newell's Old Boys. Perkara timbul selepas bekas rakas pasukannya di Argentina, Sergio Aguero, memberitahu yang Messi lebih hampir untuk kembali ke kelab Argentina itu. Joao Felix mahu kekal di Stamford Bridge. Pemain Atletico Madrid yang dipinjamkan ke Chelsea, Joao Felix dikatakan mahu terus kekal di Stamford Bridge selepas dia berjaya memberikan impak positif bersama pasukan. Dia yang datang pada Januari lalu sempat lagi melanjutkan kontraknya bersama Atletico, tapi mungkin lebih memilih untuk terus kekal di Chelsea. Al-Nassr mahukan Sergio Ramos. Kelab Arab Saudi, Al-Nassr mahukan Sergio Ramos menyertai mereka sekiranya kontrak pemain itu bersama PSG tidak akan disambung lagi. Dia yang berhijrah daripada Real Madrid dilihat agak tenggelam pada musim pertamanya di sana selepas terpaksa bergelut untuk pulih daripada kecederaan. Dia kini berada di fasa terakhir kontraknya dengan Paris Saint-Germain masih dalam pertimbangan sama ada mahukan dia terus kekal ataupun melepaskannya. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.